Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pengerusi yang bahagia Ustaz Ma'ruf Ismail selaku juga Ketua Penerangan PAS Kawasan Marang yang saya hormati dan yang saya kasihi, Yang Berhormat Ustaz Muhammad Nur Hamzah, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Payung, merangkap timbalan yang di-Pertua PAS Kawasan Marang, merangkap Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat, yang saya hormati Yang Berhormat Ustaz Arifin bin Rahman Adun Alul Limbat, merangkap NYDP Naib yang di-Pertua PAS Kawasan Marang, yang saya hormati Yang Berhormat Ustaz Sulaiman Sulong Adun Pengkalan Berangan, merangkap Setiausaha PAS Kawasan Marang, seluruh staf kepimpinan PAS Kawasan Marang dan jawatan kuasa kerja, seterusnya hadirin hadirat, para pendengar di siaran maya pada malam ini yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama-sama pada malam ini. Walaupun dalam suatu suasana yang sangat berbeza dengan ceramah-ceramah umum, ceramah perdana, hatta ceramah kelompok yang biasa kita lakukan di saban tahun sejak daripada dahulu, sehinggalah ianya tidak dijalankan setelah berlakunya pandemik COVID-19. Pun begitu, apa yang penting ialah hasrat ataupun mesej yang ingin disampaikan oleh kepimpinan Parti Islam Semasa PAS di kawasan Marang, terutama juga yang menganggotai barisan kepimpinan kerajaan negeri, untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang penting kepada seluruh rakyat atau pendengar pada malam ini. Tentunya pada malam ini saya bertindak sebagai tuan rumah, sebagai yang di-Pertua PAS Kawasan Marang, mengalu-alukan semua para pendengar untuk mendengar apa yang ingin disampaikan oleh seluruh staf kepimpinan, terutama ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri yang ada dalam ini. Kita ada 2 orang ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri yang boleh memberikan pandangan-pandangan yang cukup penting untuk kita bersama. Para hadirin yang saya hormati sekalian, keadaan politik negara sama-sama kita ketahui telah melalui berbagai fasa setelah berlakunya pilihan raya umumnya ke-14. Ada orang buat nakal, dia kata pilihan raya umum ke-14 ini pelik bin ajaib berbanding dengan pilihan raya di waktu yang lain. Kerana sekali mengundi sebelum ini kita mendapat seorang Perdana Menteri, seorang timbalan Perdana Menteri, satu Menteri Kabinet di pelbagai kementerian. Tapi kali pertama dalam sejarah negara kita, orang kata sekali mengundi kita dapat 3 Perdana Menteri. Sekali mengundi dapat timbalan Perdana Menteri. Ada kalinya tak ada timbalan Perdana Menteri. Sekali mengundi kita mendapat berbagai nama yang menjadi menteri dan timbalan menteri di kementerian-kementerian. 3 kali. Jarang. Sekali bayar dapat 3 benda. Begitulah gambarannya. Apa yang ingin saya nyatakan di sini ialah tidak ada mana-mana pihak, sama ada di pihak parti-parti politik dan kepimpinan parti politik, mahupun kepada rakyat terutamanya, ingin melihat ketidakstabilan dalam negara kita. Kerana itu seluruh kepimpinan staf-staf politik ini senantiasa mencari jalan bagaimana untuk mencapai kestabilan. Ditambah lagi dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID-19
yang memberi kesan kepada ekonomi. Orang susah, nak kerja susah, nak makan susah. Banyak perkara tak boleh nak dibuat. Akibatnya ialah hati dan perasaan masing-masing tergendala, kecewa, susah, stres, sakit jiwa, macam-macam boleh berlaku. Suasana pembelajaran anak-anak sekolah juga terjejas. Tak boleh pergi sekolah. Terpaksa duduk di rumah, belajar di rumah. Faham sajalah belajar di rumah ini. Mata nak tengok di telefon ataupun di tab, tapi dalam masa sama fikiran mungkin boleh pergi ke lain. Akibatnya ialah pembelajaran anak-anak kita juga terjejas. Selain daripada masalah ekonomi, rakyat juga terjejas. Sama juga dengan kerajaan. Siapa yang menjadi kerajaan pada musim ini bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Menjadi sebuah kerajaan yang tidak popular. Kerana berdepan dengan banyak perkara yang ingin dilakukan tetapi banyaknya kekangan ataupun hak tak boleh nak buat. Termasuklah sebagai sebuah kerajaan, kita ingin memastikan pelaburan-pelaburan asing datang ke negara kita, ke negeri kita. Pelaburan daripada syarikat-syarikat besar supaya boleh melabur dan membuka syarikat, membuka company mereka di negeri Terengganu umpamanya. Tetapi ianya tidak dapat dicapai sebagaimana yang kita impikan. Walaupun Alhamdulillah pada tahun 2021 ini, sehingga bulan Julai, kita mampu untuk menarik ratusan juta pelaburan daripada berbagai syarikat dalam negara kita ini. InsyaAllah, Sidando nanti akan disampaikan, akan disebut kepada semua rakyat. Yang paling penting ialah kita mahu kerajaan yang stabil, yang tidak boleh berpusing kiri dan kanan, kerana masalah rakyat ini yang paling penting ialah ingin kita selesaikan. Sebab itu saya yakin insya-Allah dan kita mengharapkan kerajaan yang baru dibentuk dengan kabinet yang baru dilantik ini, yang daripada Parti Islam semasa PAS ada menteri kabinet di 3 kementerian. Ada timbalan-timbalan menteri yang boleh memainkan peranan mereka yang turut sama bagi menghadapi masalah ekonomi dan masalah pandemik dalam negara kita ini. Kita mengharapkan kerajaan ini akan lebih stabil dan mampu untuk hidup, mampu untuk bergerak pantas mencapai objektif mereka sehinggalah PRU yang akan datang. Kita tak mampu nak buat pilihan raya dalam keadaan COVID begini. Kita dah hadapi perkara yang sama di Sabah sebelum ini. Bila buat pilihan raya, yang jadi ialah malapetaka. Sebab itulah penting bagi seluruh anggota masyarakat, seluruh anggota pentadbiran kerajaan, seluruh orang-orang politik untuk sama-sama kita meletakkan senjata masing-masing dahulu dan kita fokus kepada pembinaan negara kita menghadapi isu yang besar di hadapan kita, masalah pandemik COVID-19, masalah kesihatan, kesejahteraan rakyat dan dalam masa yang sama masalah ekonomi yang setelah berlaku ini. Di negeri Terengganu ini insya-Allah pada 13 hari bulan nanti akan bermula sidang Dewan Undangan Negeri yang akan menjawab bermacam-macam persoalan yang dikemukakan oleh wakil tuan-tuan, ahli-ahli yang berhormat sekalian di seluruh negeri. Dan saya ingin sampaikan di sini bahawa insya-Allah dalam tempoh yang terdekat ini, negeri Terengganu kita yang tercinta ini akan dapat keluar daripada fasa 2 kepada fasa 3. Insya-Allah. Kita tunggu mesyuarat sidang khas MKN di peringkat pusat yang akan diadakan selepas akad sumpah menteri-menteri baru pada hari Isnin ini. InsyaAllah selepas hari itu akan ada mesyuarat dan keputusan akan dibuat untuk supaya Terengganu kita ini dapat beralih daripada fasa 2 kepada fasa 3. Walaupun orang kata fasa 2, fasa 3 ni tak banyak beza mana dengan fasa 2. Tapi paling tidak kita telah bergerak satu langkah lagi. InsyaAllah selepas fasa 3, setelah negeri Terengganu kita mampu capai 80% kadar vaksinasi, insya-Allah pada waktu itu kita akan beralih pada fasa 4 dan bila kita beralih pada fasa 4, yang paling pentingnya ialah aktiviti masyarakat, ekonomi, perkumpulan dan sebagainya boleh dilaksanakan dan ini akan mengubati hati kita yang terkurung
selama hampir 2 tahun ini, insya-Allah. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebab itu sebagai ketua kerajaan saya ingin maklumkan kepada seluruh hadirin hadirat dan juga ingatan saya kepada seluruh anggota pentadbiran, seluruh ahli-ahli yang berhormat, seluruh mereka yang terlibat membantu ahli-ahli yang berhormat seperti JPKK, seperti ahli jawatankuasa JPKK dan unit-unit di bawah, supaya kita berlaku adil dalam masyarakat kita dalam pembahagian bantuan-bantuan yang disalurkan oleh kerajaan. Sama ada di peringkat pusat, sama ada disalurkan melalui bantuan kerajaan persekutuan ataupun saluran daripada dana kerajaan negeri. Yang berhormat berurusan dengan penghulu, berurusan dengan JPKK dan sebagainya, ahli-ahli JPKK, tolonglah untuk kita berlaku adil dan tolonglah supaya kita beri tanpa mengira parti politik mereka, tanpa mengira agama rakyat yang berada di negeri kita ini, tanpa mengira latar belakang mereka, tanpa mengira bahawa mereka dahulu mungkin pernah menganiayai kita, tetapi kerana mereka layak, kerana mereka susah, kerana mereka memerlukan makanan dan memerlukan pertolongan, maka kita kuatkan semangat, kita lupakanlah persengketaan. Mereka yang berhak untuk kita bantu ini, kena kita bantu tanpa kita kira latar belakang parti politik mereka. Ini ingatan saya kepada seluruh anggota pentadbiran dan juga kepada seluruh ahli-ahli yang berhormat dan seluruh rakan-rakan yang menganggotai JPKK sekalian. Para hadirin sekalian, selain daripada kerajaan memberi bantuan kepada rakyat yang memerlukan atau sesiapa sahaja, sama ada kerajaan pusat atau kerajaan negeri, kita mengamalkan konsep berkebajikan, di mana berkebajikan ini bukan sahaja tanggungjawab sesebuah kerajaan, tetapi juga tanggungjawab syarikat-syarikat yang berdaya maju, yang mempunyai keuntungan dari segi operasi mereka setiap tahun. Inilah masa, saat yang paling sesuai untuk sama-sama membantu rakyat kita yang susah di bawah ini. Juga kepada individu-individu. Mungkin di luar sana ada di kalangan peniaga-peniaga atau bisnesmen yang dikala ada segolongan masyarakat kita susah nak berniaga, tak ada orang nak beli. Tetapi ada sebilangan mereka, saat inilah perniagaan mereka paling untung dan paling maju. Maka mereka inilah juga yang patut sama-sama terlibat bersama dengan kerajaan untuk membantu rakyat di bawah yang memerlukan bantuan. Dan inilah yang kita katakan sebagai sama-sama kita melaksanakan kebajikan. Fastabiqul khairat. Sama-sama kita berlumba-lumba bagi melakukan kebajikan. Kebaikan yang dilaksanakan ini insya-Allah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan dikira sebagai sebuah kebajikan yang diberi pahala dan akan membantu kita di hari yang tidak ada bantuan lain, pada hari akhirat, pada hari pengiraan, hari hisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Para hadirin yang saya hormati sekalian, saya rasa sekadar itu sajalah mukadimah yang ingin saya sampaikan, kerana di belakang saya ini ada 3 lagi ahli-ahli berhormat yang sudah lama tidak dapat mikrofon. InsyaAllah mereka ini akan memberi penjelasan demi penjelasan kepada isu-isu yang berlega sekeliling kita. Apa yang pentingnya ialah sama-sama kita dengar, sama-sama kita hayati. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa masalah, tuan-tuan dan hadirin hadirat para rakyat sekalian yang ada dalam di negeri Terengganu ini khususnya, marilah sama-sama kita membantu jentera kerajaan supaya rakyat yang ada di sekeliling kita, kiri kanan kita ini dapat dibantu dan tidak ada yang merana akibat daripada pandemik dan suasana ekonomi yang tidak begitu selesa pada hari ini. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.